sedikit lah berkenaan bonding ni semua. You all ada belajar ikatan ionik, ikatan covalent, okay, ionic bond, covalent bond, and then additive bond, metallic bond apa semua. Okay, so kita akan masuk lebih detail lagi lah. Okay, lebih detail lagi berkenaan chemical bonding ni, dan some of the things you have come across earlier lah. Okay, even pelajar yang daripada SES pun ada belajar sedikit saya rasa berkenaan chemical bonding ni. Okay, and then some of the new things yang you akan tengok nanti bila kita masuk 4.1 pun ada juga. Okay, 4.2 molecular shapes and polarity, and then 4.3 hybridization tu benda baru lah. Okay, benda baru. Okay, alright. Okay, so saya akan terus jump masuk. Okay, some parts tu saya akan pergi cepat sedikit lah. Okay, kalau ada apa-apa tak faham terus stop saya dan tanya soalan lah. Kan? Boleh kelas? Boleh sir. Boleh sir. Okay, alright. So kita akan tengok 4.1 dulu lah. By right ada dalam 90 slides and then nak cover dalam 1 jam tu memang will be very rushing lah. Okay, tak apa, nanti kita akan, kalau tak sempat tak apa, kita akan cover kemudian lah. Okay, so first we will look at Lewis dot symbol. Okay, so Lewis dot symbol ni kita pakai untuk tunjukkan bilangan valence elektron lah. Okay, bilangan valence elektron Okay, dan kita pakai dot symbol lah. Okay, kita pakai dot symbol ataupun cross. Okay, macam ni lah. Okay, ataupun yang ni Okay, Lewis dot symbol ni ingat kita tunjuk yang bilangan elektron paling luar sahaja. For example, sodium is in group 1 valence elektron dia 1, so kita lukis 1 sahaja. Okay, so kalau nitrogen group 15, valence elektron dia 5, so we draw 5 lah. Okay, when we draw them also you must remember kita kena draw single dulu macam ni, baru kita start to pair them up lah. Okay, okay, baru we start to pair them up. Okay, clear class? Okay sir. Yep. Okay, alright. Okay, so ini adalah in general lah Okay, in general the valence electron configuration Okay, yang ni dengan cara nak lukis dia punya Lewis dot symbol tu. Okay, senang je. Okay, kita just pakai dot, tunjukkan berapa bilangan valence electron dia. Kalau group 1 kita lukis 1 sahaja. Okay, so recall balik, group 1 berakhir dengan NS1. Okay, so kalau group 2 berakhir dengan NS2 lah. Okay, valence electron dia 2, beryllium, magnesium. Okay, and then kita terus pergi ke group 13 Okay, ini adalah S block. So kena ingat S block. Daripada group 13 sampai group 18 dia adalah P block. Okay, dia akan mula dengan NS2, NP berapalah 1 sampai NP NP1 sampai NP6. Okay, so kalau group 13 valence dia 3, group 14 valence dia 4, group 15 5, and so on lah. Sampailah kita sampai group 18, valence elektron dia adalah 8. Okay, ini basic Lewis dot symbol ni Okay, alright. So tempat you pair tu tak kisahlah. Okay, alright. Dia cakap can be written as macam ni pun, single. Okay, tapi saya tak galakkan lah. We just follow yang apa kita discuss We draw singly first. Okay, setiap corner tu. Okay, dah penuh baru kita start to pair them up. Okay, alright. Boleh kelas? Boleh sir. Okay, alright. Okay, next you dah pernah belajar berkenaan octet rule lah Okay, octet rule maksudnya okay, dia akan sama ada share elektron ataupun donate elektron ataupun terima elektron supaya dia punya valence elektron tu dapat susunan oktet lah, iaitu yang kita belajar berakhir dengan NS2 NP6. Dia sama macam noble gas lah, group 18 Okay, same as noble gas group 18. Okay, alright. So yang lain kecuali helium dengan hydrogen, helium, lithium, beryllium tu they prefer duplet lah. Okay, the rest tu dia akan follow octet lah, which means they will be surrounded by 8 valence electron lah. So macam mana, sama ada dia lose electron, dia gain ataupun dia share, nanti kita akan tengok Okay, apa jenis
bonding yang melibatkan sharing of electron. Okay, so what type of bonding involves losing or gaining of electron lah. Okay, alright. So next kita akan tengok stability of ion. Okay, so kita dah belajar macam saya bagi tahu tadi lah. Bila elemen jadi ion bila elemen jadi ion, okay, dia punya electron configuration tu akan sama macam noble gas Noble gas tu group 18 lah. Macam neon, argon, krypton dan seterusnya lah Okay. So ada 3 benda lah. Yang pertama sekali you dah pernah lihat ni noble gas configuration. Bila dia jadi ion, configuration dia sama macam noble gas. Okay, alright. And then there's another one we call as pseudo noble gas configuration. Okay, pseudo noble ni dia macam dia macam noble gas configuration. Okay, tapi dia melibatkan d orbital lah. Dia melibatkan d orbital. Sebab kalau kita tengok noble gas ni semua, okay, dia punya paling luar tu tak ada d orbital. Okay, tapi kalau pseudo noble ni dia ada melibatkan d orbital. Nanti saya akan bagi contoh lah. Okay, tak susah pun. Okay, saya akan bagi contoh. Nanti you boleh nampak dengan lebih jelas lah. And then juga ada ion yang akan dapat configuration tu supaya dia punya orbital tu half filled. Okay, so kita tahulah half filled orbital tu dia more stable than partially filled. Okay, more stable than partially filled. Okay, so cuba recall balik. Yang full, like completely filled orbital dengan half filled orbital, they are more stable than partially filled orbital lah. Okay, alright. Noble gas configuration ni, dia ion tu sama ada dia release electron or gain electron. Okay, supaya dia dapat bentuk ion yang stabil lah, stable ion, dan dia ada sama ada octet ataupun duplet configuration Okay, alright. So sebab apa dia stabil? Dia punya valence electron dia dah penuh lah bila dia jadi ion. So dia akan dapat noble gas configuration. Macam saya bagi tahu, dia akan berakhir dengan NS2 NP6. Okay, alright, ni just example lah Okay, kalau sodium group 1, so you tahulah charge dia positive 1. Okay, so macam ni dia dapat positive 1, dia release 1 electron tu, dan dia sekarang jadi ion positive 1. Okay, so bila dia jadi ion, dia akan remove electron daripada 3s1 tu. So tinggallah 1s2, 2s2, 2p6. Dan configuration ni sama macam ni neon. Okay, kita dah belajar kan cara nak ringkaskan electron configuration semua kelas? Ada tak? Yes, sir. Okay, alright. Chlorine pun sama juga. Okay, just that the valence electron ni dah lari sikit I so tak tahu kenapa. Okay, for example chlorine ni is in group 17. Okay, group 17 dia ada 7 valence electron. Okay, so kita ada pilihan sama ada kita nak buang 7-7 ni ke ataupun terima satu lah. Okay, yang lebih senang adalah kita terima satu. Okay, so elektron tengok sekarang dekat sebelah kiri. Bila kita terima elektron dekat sebelah kiri, okay, kita akan dapat charge negatif Bila kita beri elektron ada dekat sebelah kanan dan kita akan dapat ion positif. So must be clear how to write all this Okay, ni adalah Lewis dot symbol lah. Asal 7 valence elektron, dah terima satu elektron, dia akan ada 8 valence elektron. Okay, configuration dia sekarang pun macam noble gas lah, berakhir dengan 3s2 3p6. Okay, dan configuration ni sama dengan argon. Okay, alright. Okay, pseudo noble macam okay, pseudo tu, maksud pseudo tu ialah macam lah. Okay, macam noble gas tapi bukan noble gas. Okay, so ions yang ada stable configuration di mana all dia punya orbitals tu are completely filled with electron. Okay, the valence electron configuration dia, okay, dia macam noble gas NS2 NP6, tetapi dia punya d orbital pun penuh. Okay, dia punya d orbital pun penuh. Okay, so macam saya bagi tahu tadi, dia stable lah. Okay, dia stable macam noble gas tapi bukan noble gas Sebab tu kalau configuration dia kita tengok, dia tak sama dengan any of the noble gas lah. For example argon ke krypton ke apa neon ke. Alright, saya bagi example baru you nampak. Ion for example, okay, zinc. So zinc, okay, dia akan berakhir dengan 4s2 3d10. Okay, bila dia jadi zinc 2+, okay, kena recall bila kita buang
elektron untuk transition element ataupun D block tu, kita akan buang daripada yang S tu, yang paling luar dulu, 4s2 tu Okay. So bila kita remove daripada 4s2, we are left with 3s2, 3p6, 3d10. Okay. Dia macam noble gas, cuma sekarang dia melibatkan d orbital sekali lah. Okay. Ni contoh lah yang kita boleh dapat untuk pseudo noble gas ni, zinc Okay. Bila dia jadi ion. Okay. Wanna ask any questions so far, guys? Clear? Okay. So remember kalau transition element kita isi 4s dulu baru pergi 3d. Kalau buang elektron pun sama, kita buang 4s dulu baru kita buang 3d. Okay. So as I explain tu, you can make your notes lah dalam bahasa yang you mudah faham lah, tak kisahlah. Okay. Alright. And then some transition metal, okay, bila dia dapat ion positive ion, dia punya electron configuration tu dia related to stability of d orbital lah, half filled d orbital. So kena ingat d orbital boleh isi maksimum 10. Kalau half filled tu 5 lah. Okay, ada contoh okay. Manganese manganese dia berakhir dengan so kita dah belajar hari tu. Okay, manganese dia adalah 4s2 3d5. Okay, bila dapat ion Mn2+, dia akan buang this one from 4s2. Okay, we will remove from the 4s2 and we will be left with 3d5 only lah. Ni adalah contoh ion yang terbentuk due to stability of half filled d orbital. Okay, Mn2+, half filled, okay, d 3d orbital. Kena ingat bila kita isi, kita kena isi single dulu. Kalau ada balance baru we start to pair them up lah. Okay. Alright. Okay, so types of bonding Okay, pertama sekali ionic bond. Okay, and then ionic bond ni melibatkan release receiving electron, and then covalent bond ni sharing of electron lah. Okay, sharing. And then metallic bond nanti kita akan tengok juga dalam subtopik terakhir nanti 4.5 lah. Okay, but we go through one by one first Okay. So ionic bond ni macam mana ionic bond terbentuk? Okay, so you kena boleh explain using the correct term. Okay, so how ionic bond is formed? Okay, pertama sekali daripada perkataan ionic tu you tahu ada ion lah. Okay, so kita ada positive ion dan negative ion Okay, dan positive ion dan negative ion tu dia akan attract. Okay, so attractive electrostatic force between positive and negative ion. Okay, ionic bond ni ada lagi satu nama, kita panggil dia electrovalent bond lah. Okay, so jangan confuse dengan covalent bond Nama lagi satu untuk ionic bond adalah electrovalent bond. Okay, alright. Ini just contoh contoh. Nanti kita akan buat benda ni semua dalam tutorial lah. Okay, ini adalah contoh compound yang kita dapat daripada ionic bonding. Okay, so kena remember ionic bonding ni biasa dia melibatkan metal and non-metal lah. Okay, alright. So kalau metal dia akan release elektron dan kita akan dapat positive ion lah ataupun cation Kalau non-metal dia akan terima elektron, kita cakap accept ataupun receive, dan dia akan bentuk negative ion lah. Okay, so this positive ion dan negative ion ni akan ada attraction nanti. Okay, so kita yang penting sekarang ni you kena tahu, okay, bila you nampak satu-satu elemen ataupun unsur tu, okay, you kena kenal pasti dia tu metal ke non-metal pertama sekali. And then yang kedua you kena tahu apa charge dia, dia punya stable charge tu. Okay, so penting sama ada untuk metal ke ataupun non-metal tu, kita kena tahu dia punya stable charge, baru kita boleh come up with the formula of the compound tu. Okay, for example tengok sodium group 1 lah, metal so charge dia positive 1. Okay, chlorine group 17 charge dia negative 1. Okay, so when they combine you akan dapat NaCl. Okay, kalau calcium Ca2+, group 2, chlorine group 17 masih Cl-. Nak determine the formula tu, we cross the charge value lah. So 1 tu akan pergi pada calcium, 2 akan pergi kepada chlorine. That's why we have CaCl2. Okay, sama juga kalau untuk calcium hydroxide ni.
Okay, calcium hydroxide, calcium 2 plus. Okay, hydroxide ni OH minus untuk kedua-dua tu OH minus. So when we want to cross the value, determine the formula, we cross the value lah. Satu tu pergi pada calcium dan dua tu akan pergi kepada hydroxide. So Ca, sebab tu dia ada bracket OH2. Okay, and then you have oxygen. Oxygen bila bentuk ion oxide dia O2 minus. Okay, still works the same way lah. Okay, so ini adalah examples of compound bentuk by ionic bonding. Okay, tetapi ada satu pengecualian kat sini lah. Okay, apa ni? Nampak tak yang squarekan sekarang ni? Apa compound ni? AlCl apa? Yes, AlCl3 Okay, kalau kita ikut logik lah, aluminium metal, chlorine non-metal. Okay, dia sepatutnya adalah ionic compound tetapi nanti kita akan tengok dia ada pengecualian lah. So you startkan benda ni aluminium chloride actually it's a covalent compound. Okay, tetapi kalau elemen-elemen lain yang dalam grup 17 bila dia combine dengan aluminium, dia bentuk ionic compound macam biasa. For example, okay, apa elemen lain dalam grup 17 selain daripada chlorine? Kita boleh pakai fluorine lah. Fluorine grup 17 F-. Okay, aluminium grup 13 dan 3+. So nak determine dia punya formula, we cross the value AlF3. Okay, so AlF3 ni is an ionic compound. Okay, pengecualian hanya kepada aluminium chloride. Nanti we will see why lah. Okay, just know first AlCl3 memang bila kita nampak tu should be ionic lah, tapi in real dia bukan, dia covalent. Nanti we will look into that lah Okay, alright. So how ionic bonds is formed? Okay, proses dia very simple sahaja. Okay, metal atom ataupun elemen tu dia akan bagi elektron. Lepas tu yang non metal tu dia akan terima. You punya kerja sekarang, you nak kena tentukan berapa metal boleh bagi, berapa non metal boleh terima. Okay, alright. Okay, so like I said, okay, electron loss or transferred by metal atom sama dengan number of electron gained by non metal atoms lah. Alright, so let me just give you an example. Okay, so lithium dengan fluorine. Okay, bila you nampak lithium fluoride ni, okay, you dah kena tahulah dia akan membentuk ionic bond. Itu pertama. Sebab apa? Lithium metal, fluorine non-metal. Okay, next kita nak kena tentukan okay, berapa banyak lithium boleh bagi, berapa banyak fluorine boleh terima. Okay, so lithium group 1, so dia akan bagi this one valence electron lah. Okay, fluorine group berapa kelas? Very good. Group 17, so dia ada 7 valence electron. Okay, so dia akan terima satu elektron yang diberikan oleh lithium ni. Fluorine will receive that electron. Okay, and then okay, how are we supposed to draw the product tu? Yang positive ion tu okay, dah tak ada elektron dekat luar lah. Sebab apa? Dia ada satu sahaja, dia dah bagi kepada fluorine. Okay, so we use positive sign okay, lepas tu yang ada valence electron tu kita akan pakai square bracket ni. Okay, and fluorine asal ada 7, dia receive 1 from lithium, dia akan ada 8. Okay, we use square bracket and we put a negative sign lah. Okay, alright. And then you kena boleh explain apa yang berlaku ni in sentence, which is very simple. Sebab apa? Kita just refer sahaja kepada proses yang ke atas tu, kita just terangkan dalam bentuk ayat lah. Okay, so pertama, lithium transfer its valence electron to fluorine and forms lithium ion Li+. Ni lebih kurang macam time you belajar kat sekolah tu lah. Macam mana you terangkan ionic bond tu, siapa yang transfer, siapa yang beri elektron, apa ion yang dia bentuk, siapa yang terima elektron, apa ion yang dia bentuk lah. So fluorine atom accepts an electron from lithium and forms fluoride ion F-. Okay, ni salah eja fluoride ion tu FLUORIDE. Bila dia jadi ion, dia akan jadi IDE kat belakang lah. Okay, alright. Ayat terakhir tu kita terangkan pasal charge tu. The electrostatic force between Li plus and F minus forms the ionic bond. Okay, boleh kelas? Clear? Boleh, sir. Okay, alright. For example, okay, yang this one
Okay, draw the Lewis dot symbol to show the formation of sodium oxide lah. Okay, dia dah bagi formula macam ni. Okay, kalau dia bagi dalam bentuk perkataan, katakan sodium oxide. Okay, you should be able to come up with the formula of the compound ni. Okay, pertama sekali apa kita buat? Okay, kita buat dulu sodium. Sodium group berapa? Group 1. Okay, valence elektron dia berapa? 1. Okay, bila dia form ion dia akan dapat charge positif 1. Okay, oksigen group 16. Okay, dia bila jadi ion dia akan terima 2 elektron, charge dia tu negatif. Okay, so we cross the value lah. So we should get Na2O. Okay, so this one you should be able to come up first kalau soalan tak diberi lah. Okay, next you kena tahu ini adalah ionic bond because kita ada sodium metal and oxygen non-metal. Okay, berapa banyak kita nak lukis, kita punya formula dah bagi tahulah. Kita kena lukis 2 sodium dan kita kena lukis 1 oksigen. Okay, so sodium group 1 valence elektron lah. Okay, sebab apa kita perlukan 2 sodium? Because oksigen group 16 dia ada 6 valence elektron. Okay, untuk dia nak jadi octet, dia kena terima lagi 2 elektron. So apa yang berlaku? Each sodium will give 1 electron to the oxygen. Okay, so sama juga bila produk tu positive ion, kita just tulis charge dia sahajalah. Sebab apa? Valence dia tak ada. Just that now we have 2 sodium. So kena be careful, kena letak 2 kat depan sini. Jangan tertinggal lah. Okay, and then negative ion tu bagi tahu kita lukis valence elektron yang baru iaitu 8 and then we use a square bracket. And don't forget the charge also lah. Okay, so ayat pertama, ayat kedua semua you can just refer macam ni lah. Okay, alright. So hold on Okay, so electrostatic forces between Na plus and O2 minus forms the ionic bond. Formula of the compound you kena boleh determine lah. Tapi soalan dah bagi tadi kan. Alright. Alright. So boleh kelas so far? Any questions? Boleh kan? Okay. Okay, next kita tengok covalent bond Okay, tadi tu ionic bond dia transfer elektron. And lagi satu benda saya lupa nak highlight kat sini adalah okay, when we draw the arrow tu must be from metal to non-metal lah. Dan okay, kita tengok dekat bahagian mana yang single dan perlukan elektron, kita boleh lukis arrow tu ke sana. Okay, kalau let's say you nak lukis tepi dia macam ni pun tak apa, tak salah juga. Janji tempat tu kena betul lah. And then kita pakai full headed arrow. Maksudnya kita pakai arrow biasalah. Ni kita panggil full headed. Yang ni kita panggil half headed arrow. Okay, so we will use full headed arrow Okay, and then kita buat line tu, bila kita lukis tu kita buat curve lah, curve. Kita tak buat line tegak macam ni, we use curve line lah Okay. Alright, next kita tengok kalau covalent bond pula is formed when non-metal atoms combine. Covalent bond ni melibatkan sharing of electron. Dia kongsi lah, dia share elektron. Dan dia melibatkan non-metal non-metal biasanya from group 15 to group 18 lah. Okay, group 15 to group 18. Okay, so kena be clear with all this siapa metal, siapa non-metal all Okay, so macam saya bagi tahu, electrons are being shared. Okay, alright. And then next thing you kena tahu bila kita buat covalent bond tu macam mana kita nak kira bilangan elektron dekat valence tu. Okay, so untuk setiap elemen tu nanti kita kena ambil kira bilangan elektron yang kita share sekali untuk nak tentukan sama ada dia octet atau duplet lah. But don't worry, nanti bila tengok example baru you nampak apa yang saya cuba nak cakap kat sini lah. Okay, the shared electrons are counted as octet or duplet of both atoms and considered to be localized. Localized tu maksudnya delocalize tu. Okay, localized tu maksudnya yang dekat center tu lah, the electrons that are being shared tu the center tu. Okay, alright. And then how covalent bond they stay together okay. So dia ada daya tarikan antara nukleus ada positive charge. Okay, dua atoms punya nukleus tu dia ada positive charge dengan electrons tu, electrons yang kita share tu. Okay, so positif dengan negatif, they will form an attraction lah. Okay, to form a covalent bond. Okay, so the electrostatic forces
between the shared electron with the nucleus. Yang kita share dekat tengah dengan nukleus dekat ujung tu. Okay, so positif negatif akan ada tarikan antara mereka lah, covalent bond. Okay, so ini contoh. Okay, kalau hidrogen tu dia group 1 lah. Dia actually not considered as group 1, tapi dia ada dekat atas lithium lah. Okay, dia 1s1. So untuk dia nak dapat arrangement yang stabil, okay, dia perlukan lagi satu elektron lah, duplet. Okay, so apa akan berlaku? Hidrogen pertama akan bagi satu, hidrogen kedua akan bagi lagi satu. Okay, so dia akan form single bond macam ni. Okay, sekarang setiap around each hydrogen ada berapa elektron? 2. Hidrogen ni ada 2 elektron, ini pun ada 2 elektron. Okay, sebab tu kita ambil kira sekali elektron yang kita share untuk nak tentukan valence elektron yang barulah. Okay, sama juga fluorine. Fluorine is in group 17 lah. Okay, untuk dia nak dapat susunan oktet, okay, dia perlukan lagi satu elektron. So what happens? Okay, fluorine yang sebelah kiri ni akan bagi satu. Okay, and then fluorine yang dekat sebelah kanan ni akan bagi lagi satu. Okay, so you dapat one single bond lah. So what is the new valence electron tu? Kita kena ambil kira sekali yang elektron yang dikongsikan dekat tengah ni. So the left side ni kita ada 8, dan the right side pun kita akan adalah 8. Okay, and then oxygen kita akan dapat double bond lah. Okay, nanti kita akan belajar nak lukis ni semua. Okay, but just identify dulu covalent bond ni semua. Okay, single bond, double bond. Later we will learn how to draw all this lah. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, alright. We just take 1 minute short break. Kita masuk dengan dative bond lepas ni. Dative bond lain sikit lah. Okay, dan dalam nota tu nanti, okay, you akan nampak you punya nitrogen tu ada satu elektron sahaja. Disilap sepatutnya kena ada 2 lah. So pertama sekali nanti kita akan belajar juga cara nak lukis dative bond ni. Dative bond ni dia special sikit lah. Dia lain sikit daripada covalent bond biasa. Okay, sebab apa covalent bond biasa tu, macam contohnya lah kalau fluorine kan tadi kita tengok. Okay, bila bentuk covalent bond, fluorine sebelah kiri akan bagi satu elektron. Okey, lepas tu fluorine sebelah kanan pun akan bagi satu elektron lah. Maksudnya satu fluorine akan donate satu elektron lah. Okey, kalau dative bond ni ataupun coordinate covalent bond ni, okey, salah satu sahaja elemen yang akan bagi kedua-dua elektron. Okey, bukan satu bagi satu, another one bagi satu, tak ada. Kalau dative bond ni, elektron yang mereka share tu, dua-dua elektron tu datang daripada satu elemen sahaja. Okay, ada few examples yang you kena tahulah, yang common ones. For example, yang ammonium ion ni, NH4+ ni. Okay, so you ada hydrogen. Okay, hydrogen 1s1. Okay, bila jadi H+, 1s1 yang satu elektron dekat 1s tu kita akan buang. So 1s orbital dia sekarang kosong. Okay, dan kalau nitrogen pula, bila dalam bentuk amonia macam ni, NH3, dia akan ada satu pasang elektron ni yang free. Kita panggil sebagai lone pair. Nanti kita akan belajar ni semua. Saya just kenalkan dulu sikit lah. Kita panggil dia lone pair elektron. Lone pair maksudnya dia tak terlibat dalam apa-apa bonding atau ikatan lah. Okay, so what happens? Okay, H+ ada empty 1s orbital. Okay, dan nitrogen ni ada lone pair. So dia akan beri lone pair tu kepada H+ ni. Okay, untuk nak share dengan H+ ni to form a new bond. Okay, bila kita lukis ikatan dative bond ni, kita kena include arrow. Dan arrow tu daripada mana? Daripada elemen yang give the electron kepada elemen yang terima tu. Okay, clear tak kelas? Boleh? Yes, tanya soalan. Maksudnya dia kasih berapa elektron dekat hidrogen? 2. One lone pair tu 2 elektron. Yes, betul. So sekarang hidrogen kita pun dah duplet lah. Okay, boleh? Okay, ada soalan lagi? Katanya ke? Yes, kuat sikit. Apa tu? Tak apa. Kuat sikit, saya tak dengar.
Hello. Sir. Yes. Tak faham. Okay, apa yang awak tak faham? Yang dari start arrow tu. Okay, alright. Okay, sekarang faham tak yang bila H plus dia punya 1s tu kosong, itu faham? Kan asal kita 1s1 kan, bila kita jadi H plus kita akan bagi 1 elektron tu. So kita 1s kita sekarang dah kosong lah, tak ada apa lah, betul? Okay, itu pertama. Dan kedua, bila kita lukis structure NH3, nanti kita akan belajar how to draw. Dia akan ada satu pair elektron yang tak pakai lah, kita panggil sebagai lone pair of electron. Okay, boleh? Okay, faham. Okay, lepas tu okay, so bila nak bentuk ikatan, bila nak bentuk dative bond ni, biasanya satu elemen tu dia kena ada empty orbital, dan lagi satu elemen tu dia kena ada sepasang elektron yang dia tak pakai. So kita akan pakai dua-dua elektron tu untuk bentuk one single bond lah antara nitrogen dengan hydrogen ni. Okay, the arrow tu just to indicate siapa bagi kepada siapa terima. So nitrogen bagi sepasang elektron, yang terima tu adalah hydrogen tu. Boleh? Boleh. Sure tak? Lagi satu. Yes. Yang simbol kurungan plus tu untuk apa? Because dia ion NH4+, dia NH3 combine dengan H+. So plus tu masih ada lagi bila kita dapat produk tu. So NH4+. Daripada H plus lah. Yes, betul, correct. Okay, Okay, faham. alright. Terima kasih, sir. Oh, no worries. Okay, actually dah ada kat sini. H+ ni empty 1s orbital. Nitrogen atom ada lone pair electron. So H+ tu akan accept electron pair from nitrogen to form coordinate covalent bond ataupun dative bond. Okay, boleh kelas kan? Boleh sir. Kalau tanya soalan, tanya, bagus, tanya soalan. Okay, ini lagi satu contoh lah. Ini lagi satu contoh. Okay, yang kita boleh dapat dative bond lah. Okay, kalau kita tengok BF3 ni, okay, berapa elektron ada keliling boron ni? 2, 4, 6. Setuju tak? So dia ada lagi satu orbital tu kosong lah. Nanti kita akan tengok lah. Okay, dan ammonia macam kita tengok tadi tu, okay, NH3 dia akan ada lone pair. So apa yang berlaku, dia akan bagi lone pair tu kepada boron. Sebab boron ada empty orbital, dia boleh terima elektron. Okay, so bila kita dapat produk ni, arrow tu tertinggal tu. So tambah arrow tu nanti. Okay, boleh kelas? Okay, cuma ada kesilapan sikit lah. I mean like apa, ini sepatutnya should be CH3 lah. Okay, just betulkan. Tak ada apa pun benda tu, just correct that only. Okay, tapi konsep dia masih sama. Okay, kalau kita tengok boron boron adalah BF3. Nanti kita akan tengok kenapa boron tu BF3 lah. Kalau kita tengok keliling dia baru ada 6 elektron. Maksudnya dia tak cukup 8 So kita panggil dia sebagai incomplete octet. Memang boron dia stabil sebagai BF3. We don't have BF4 lah. Nanti kita akan tengok tu semua why. Kita akan belajar cara nak lukis, dan kita akan tentukan cara nak lukis dia punya formal chart apa semua lah. Okay, so don't worry about that. Okay, alright, boleh kelas? Boleh. Okay, alright. So again the same concept lah. Boron ada empty orbital, nitrogen ada lone pair, so dia akan donate kepada boron untuk nak form dative bond. Okay, dan arrow tu daripada nitrogen ke boron. Siapa yang beri kepada siapa yang terima lah. Okay. Okay, ini yang nak you, okay, kita nak draw Lewis structure sekarang. Semua ada apa? Okay, I just give 1 minute break. Okay, so I want everyone to take out a piece of paper. Okay, take out a piece of paper dengan pensel apa semualah. Okay, boleh? Kita akan belajar cara nak lukis structure tu, Lewis structure untuk molekul ke, untuk ion semua. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, Henry, you asked a question. Actually 3.2 I know ada sikit lagi dekat bahagian terakhir tu kita belum masuk lagi, yang pasal acid, pasal properties of oxides lah.
basic oxide ke acidic oxide, itu nanti kita akan masuk bila kita tengok tutorial berkaitan tu lah, dalam tutorial week 9 nanti. Okay, clear class? Boleh? Okay, baik sir. Yep. Okay, don't worry, you don't have to go through anything by yourself. Okay, alright. Okay, now we tengok akan bagi tahu how to draw lah Lewis structure. So lepas ni apa-apa structure pun you boleh lukis sendirilah. Okay, so kita tengok untuk NF3 contohnya lah Okay, so pertama sekali apa kita kena buat? Okay, so take out a piece of paper. Okay, take out a piece of paper. Okay, tulis dulu NF3. Okay, lukis sama-sama tolong jangan siapa-siapa tak buat ambil kesempatan ke malas ke apa, jangan Okay, tulis dulu NF3 macam ni. Boleh? Dah? Okay, alright. First step, kita kena tentukan bilangan valence elektron dia. So untuk nak tentukan bilangan valence elektron, you must know element tu is from which group. Okay, for example nitrogen is in group 15. So bilangan valence elektron dia adalah 5. Okay, so ada berapa nitrogen? Satu saja, betul? So 5 elektron. Okay, fluorine group berapa? 17. Okay, dia ada berapa valence elektron? 7. Very good. Ada berapa fluorine? 3. So 7 darab 3 berapa? 1. Okay, so total dia berapa? 26. Ini first step. Okay, so lepas ni macam saya bagi tahu, apa-apa structure pun you boleh lukis. Janji you ikut step yang saya bagi tahu dengan apa yang ditulis dalam nota lah. Okay, kita akan go through step lepas ni. Saya nak you all lukis dulu. Okay, sampai sini boleh kelas? Boleh. Okay, alright. Next step, kita buat apa? Kita lukis basic structure dulu. Basic. Maksudnya, okay, kita kena tentukan lah bila kita nak lukis structure tu, siapa yang kita letak dekat tengah, kita panggil sebagai central atom. Siapa yang kita letak dekat tepi, yang kita panggil sebagai surrounding atom lah. Itu kita kena tentukan dulu. Biasanya elemen yang satu sahaja kita akan letak dekat tengah lah, ataupun yang less elektronegatif. Ni nanti kita akan tengok Okay, alright. Yang less elektronegatif kita akan letak dekat tengah. Okay. So kalau you recall balik, nitrogen group 15. Lepas nitrogen adalah oksigen, baru fluorine. Dan kita kena recall, bila kita pergi from left to right, okay, electronegativity tu akan meningkat. Okay guys, so sorry because tak ada orang kat rumah saya, and then ada parcel tadi. Okay, so where were we? Saya bagi tahu apa tadi? Suruh lukis the basic structure, betul? Betul. Okay, alright. So sekarang kita tahu kita ada 26 valence elektron. Okay, so apa kita buat? Kita lukis basic structure dulu. Yang less elektronegatif ataupun yang satu elemen kita biasa letak dekat tengah lah. Kita lukis macam biasa je, tak kisah macam mana pun. Macam ni Okay, sampai sini boleh? Okay, alright. And then kena ingat setiap single bond tu melibatkan 2 elektron. Okay, setiap single bond tu melibatkan 2 elektron. So berapa elektron kita dah pakai untuk nak lukis structure yang saya buat ni? 6. Okay, bagus. So kita tolak 6 elektron. Balance tinggal berapa? 20. Okay, so far boleh? Boleh. Okay. Okay, step berikutnya kita kena pastikan kita punya keliling tu oktet. Maksudnya sekarang dekat sini ada 2, betul? Okay, so fluorine perlukan lagi berapa nak jadi oktet? Lagi 6, setuju tak? Setuju. Okay. So setiap satu fluorine tu perlukan lagi 6 supaya dia jadi oktet lah. Okay. Yang ni memang dah ada tadi tu. Okay, so berapa elektron kita dah pakai untuk nak oktetkan mereka? 1 fluorine we use 6. Kalau 3 fluorine berapa yang kita pakai? Okay, bagus. So balance tinggal berapa? 2. Betul. So yang balance ni kita akan letak dekat tengah lah. Okay, kita akan letak dekat tengah sebagai pair. Okay, sebagai lone pair elektron. Okay, macam ni.
Okey, tapi bila kita lukis Lewis structure yang bonding elektron tu biasanya kita takkan tunjuk lah. We won't show Okay, we just show the lone pair tu. Okay, the lone pair tu pun biasa nak pakai dot pun boleh ataupun cross pun boleh, depends lah. Okay, so clear tak kelas? Ini Lewis structure untuk NF3. Nampak tak you dah boleh buat sendiri dah? Okay, clear kelas? Clear. Okay, ini untuk molekul lah. Nanti kita akan tengok untuk ion lah. Okay, so dia suruh calculate the total number of valence electron, and then kalau kita punya compound tu ada charge, negative charge, kita kena tambah elektron. Kalau ada positive charge, kita kena tolak elektron. Tapi sekarang ni neutral, so belum masuk lagi itulah. Okay, tapi nanti you kena ingat step ni nanti kita akan tengok. Okay, alright. Lepas tu kita draw skeletal structure. Maksudnya yang basic structure yang kita lukis ni. Okay, siapa yang kita letak dekat tengah? Yang least electronegative lah, ataupun biasanya elemen yang satu tu saja yang biasa kita akan letak dekat tengah lah. Okay, so N is our central atom, F is our surrounding atom. Okay, alright. So berapa elektron kita dah pakai untuk buat basic structure ni? Ingat, every single bond tu kita kira sebagai 2 elektron. Okay, alright. So single bond kita kira sebagai 2 elektron. So kita ada 3 single bond, so 6 elektron, balance tinggal 20. Apa kita buat lepas tu? Kita pastikan keliling kita tu oktet. 8 elektron lah. Okay, alright. Kecuali kalau kita punya surrounding tu ada hidrogen, kita kena pastikan dia duplet lah. Okay, yang lain tu kita akan pastikan dia oktet. Okay, so each fluorine tu dah ada 2, dia perlukan lagi 6. Okay, dia perlukan lagi 6. Okay, so kalau 3 fluorine kita dah pakai 18 number of electron at surrounding atoms. So balance adalah 2 elektron. 2 elektron tu nanti kita akan letak dekat tengah sebagai lone pairs. Okay, alright. So inilah kita boleh check semula bila kita dah lukis, kita boleh check semula. Okay, nak pastikan betul lah. Ni 2, 4, 6. Okay, lepas tu kira keliling each fluorine tu 18 campur 2 ni 26. Okay, you boleh kira semula. Okay, ni dah lari sikit. I just bring this down here. Sepatutnya dekat sini lah. Okay, I just nanti clearkan Okay, boleh kelas kan? Okay, sekarang kita buat untuk NH4 plus pula. Okay, so everyone take out a piece of paper. I mean like pakai paper yang sama je lah. Tulis dulu NH4 plus. Tadi kita ada tengok NH4 plus ni. Okay, so sekarang step pertama apa dia kelas? Kita tentukan bilangan valence elektron. Okay, nitrogen group berapa? 15. Valence dia 5 lah. So ada berapa? 1. Betul? Okay, so hydrogen ada berapa? Hydrogen valence dia 1 elektron. Ada berapa hydrogen? 5. Okay. Sekarang kita punya compound ni ataupun yalah NH4 plus ni ada charge tak? Ada kan? Positif berapa ni? Positif. Positif 1 lah. Kalau positif saja maksudnya positif 1. Okey, kalau dia positif 1, kita kena tolak 1 elektron. Okey, kalau charge dia negatif, kita tambah elektron. Kalau charge dia positif, kita tolak elektron. Berapa banyak nak tambah, berapa banyak nak tolak, tengok charge dia. Kalau positif 1, tolak 1. Positif 2, tolak 2. Okey, so berapa total elektron kita sekarang? 8. Betul, 9 tolak 1, 8. Very good. Okey. Okay, next kita buat apa? Okay, yang satu atom tu kita letak sebagai central. Kita buat, sebab ada 4 hidrogen, kita buat macam ni dulu. Buat macam ni dulu. Okay, so berapa elektron kita dah pakai untuk buat basic structure ni? 8. So balance tinggal berapa? So memang betul lah, sebab hidrogen, tengok setiap hidrogen dah ada 2 elektron. Setiap hidrogen dah ada 2 elektron. So kena ingat hidrogen tu duplet bukan oktet. Yang lain semua oktet, tetapi hidrogen kita duplet. Dan kita juga boleh check nitrogen kita. Tengok, keliling nitrogen ada berapa elektron? 2, 4, 6, 8. Yes, so nitrogen kita dah oktet. So dah settle lah untuk NH4 plus ni. Okay.
Cuma one more thing you kena ingat, bila ada ion kita kena pakai square bracket. And we draw the Lewis structure and then charge dia berapa ke atas tu. Okay? Clear class? Boleh? Yes, sir. Yes. Okay, alright. So this is the Lewis structure that you should get lah. Okay, Lewis structure. Okay, so Lewis structure ni dia bukan menunjukkan dia punya shape yang sebenar. Maksudnya shape sebenar NH4 bukan macam ni nanti itu shape berikutnya, lepas ni kita akan belajar. Tapi kita kena buat step by step lah. You kena buat Lewis structure dulu. Lepas tu daripada sana nanti saya akan ajar macam mana nak draw dia punya actual shape apa semua. Okay, alright. So ni senang lah. Okay, because kita ada 8 elektron, kita dah terus pakai 88 tu. Okay, and then hydrogen tu kita kena pastikan dia tu duplet. Okay, duplet maksudnya keliling hydrogen tu ada 2. Dekat sini lah 2 elektron tu kita ambil kira. So each hydrogen will have 2 electrons. Okay, alright, any questions so far? Yes, sir. Okay, alright. Okay, next kita lukis juga this one, carbonate. Okay, so carbon group berapa kelas? Can someone tell me? 18. Okay, so bilangan valence elektron dia berapa? 4. Okay, so ada satu carbon sahaja. Okay, oksigen group berapa? 16. Okay, 16 valence elektron dia berapa? 6. Ada berapa oksigen? 3. Okay, bagus. Okay, 2 minus. yes, dia punya charge tu 2 minus. So kita kena buat apa? Tolak 2 elektron. Okay, so berapa total elektron yang kita ada? Saya tambah kan? Tambah betul. Sorry, nasib baik. Bagus. Macam tambah. Yes. Kalau negatif memang tambah. Betul. Very good. Saja testing je tu. Okay, betul. Okay, cover sikit. Okay, betul. Kalau negatif tu we must add electron Okay, correct. So berapa total dia kelas? 24. 24 elektron. Siapa yang tekan kalkulator tu? Ni pun mau tekan kalkulator ke? 18 campur 4 campur 2 lah 24. Okay, sampai sini boleh kelas? Boleh. Okay, the rest? Boleh. Boleh. Alright. Boleh. Okay, itu yang cakap follow my step memang senang. You boleh buat apa-apa structure pun. So next kita buat apa? Draw the basic structure dulu. Sebab ada 3 oksigen kan. Buat macam ni je. Okay, so berapa kita dah pakai? 6. Balance tinggal 18. Okay, sampai sini semua boleh? Boleh, sir. Okay, so berikutnya apa kita kena buat? Kita kena pastikan apa dulu? Dekat oksigen berapa banyak elektron. Yes, kita kena pastikan kita punya surrounding atoms tu semua octet lah. Okay, so setiap oksigen sekarang ada 2 elektron. Daripada mana? Antara bonding dia dengan karbon tu. So untuk dia nak jadi octet dia perlukan lagi 6. Betul? Okay. Betul, sir. So kalau satu oksigen perlukan 6, 3 oksigen perlukan berapa? 18. Mantap. Valence tinggal berapa? Kosong. Okay, tinggal kosong lah. Okay, alright. So we just draw macam ni dulu. Okay, alright. Okay, sampai sini boleh? Boleh. Okay, kalau saya tanya soalan, apa masalah dengan structure ni? Apa yang agak-agak jawapan awak? Ada titik-titik dekat oksigen. Ada titik-titik dekat oksigen? Carbon tak ada elektron. Yes, very good. We must make sure each time we draw something, okay, kita punya surrounding kena octet, our central atom pun kena octet. Okay, surrounding kita semua ada octet, betul tak kelas?
Betul je. Okey, clean. Okey, bagus. Okey. Sekarang keliling karbon kita ada berapa elektron? Can someone tell me? 6. Okey, very good. 6, betul. Daripada mana setiap single bond tu 2 lah. So ada 6, betul tak? Okey, kalau dia nak jadi octet, dia perlukan lagi berapa elektron kelas? 2. Yes. Okay. This is another extra step bila kita punya central atom tak octet. Okay. Apa yang berlaku nanti? Okay. You boleh pilih mana-mana oksigen pun. Kalau elemen sama tak kisah. You boleh pilih mana-mana oksigen pun. Okay. Dia akan bagi extra one pair of electron to the carbon. Okay. So apa yang akan berlaku? Dia donate one pair. So kita akan dapat another extra bond nanti. Siapa yang donate nanti, antara dia dengan karbon tu akan ada extra bond nanti. So kita akan dapat satu double bond macam ni. Okay. Double bond kedua ni datang daripada mana? Daripada lone pair oksigen tu tadi. Dia bagi. Okay. Sekarang keliling karbon ada berapa elektron kelas? 8. Yes. Sebab apa? Always remember, each bond setiap satu single bond tu represents 2 electron. Okay. Now we have 2 single bond 4 elektron, and we have 1 double bond 4 elektron. So total lah 8. Boleh? Boleh, sir. The rest? Boleh. The rest boleh. Siapa nak tanya soalan boleh tanya soalan. Sir. Okay, yes. Kenapa yang CO3 tu negatif tu minus ni tak sama macam NF? 3 tadi yang lone pair ada 2 tu. Kenapa tak sama dengan NF3? Sebab apa? Yang lone pair ada 2 atas C. Yang ada lone pair 2 atas nitrogen tu, yang macam ni, macam mana? Yang ni. Yang tadi yang Yes. Bila you lukis NF3, you akan ada balance 2 tau. Dan balance 2 tu you kena letak dekat tengah. Sebab apa? Tepi semua dah penuh, betul tak? Betul. Bila kita buat CO3 tu minus, bila kita dah lukis basic structure, kita dah tak ada elektron lagi nak letak dekat tengah. Betul? Betul. Bila tak ada elektron nak letak dekat tengah, kita kena pakai surrounding punya. So siapa yang donate? In this case semua oksigen, so tak kisah. Okay. Kalau you nak double bond dekat sini pun boleh, bawah pun boleh. Janji you kena hilangkan satu lone pair tu, sebab dia dah bagi kepada carbon. Boleh kelas? Boleh sih. Okey, faham. Okay, the rest? Boleh? Boleh. Okay, so just recall quickly lah Okay, tadi ingat kalau negatif tu tambah 2 elektron, so we have total 24. Okay, kita buat basic structure dulu, dah pakai 6, balance tinggal 18. Lepas tu kita pastikan surrounding kita octet lah. Okay, pastikan surrounding kita octet. So kita letak 6 elektron untuk setiap oksigen Okay, sekejap ni dah hilang dah. Macam mana lah boleh hilang saya pun tu. Okay, so kita dah pakai 18, balance tinggal kosong. Bila tinggal kosong, kita tak boleh pandai-pandai letak lone pair kat tengah, faham? Sebab dah tak ada elektron. Okay, so take note of this extra step ni. Step 5 ni. Okay. If the central atom is not octet yet, we make a multiple bond. Maksudnya multiple bond tu single bond ataupun double bond ataupun triple bond lah. Itu yang kita panggil sebagai multiple bond. By using a lone pair from the surrounding atoms. Okay. Macam saya bagi tahu tadi tu, tak kisah you nak pakai mana pun. Okay, nak pakai oksigen sebelah kiri ke, sebelah kanan ke, bawah ke, tak kisah. Dia semua sama. Boleh kelas, Ken? Boleh sir. Okay, so take note of this step Okay, so we can always check semula. Okay, bilangan elektron semua cukup ke tak. Okay. Alright, ini we will just go through quickly. Okay, in terms of bond length lah kena ingat panjang tu, okay, paling panjang biasanya single bond lah. Okay, lepas tu followed by double bond, triple bond yang paling pendek. Okay, so ni ada dia punya contoh value lah Carbon single bond berapa, double bond berapa, triple berapa bond. Triple bond berapa dia punya panjang dia. If you see triple bond is the shortest length lah bond dia tu. Kalau length kita cakap longest, shortest. Okay, dan ada sebab lah kenapa lah. Okay, sebab apa? Kalau macam double bond dia ada lagi banyak elektron dekat tengah.
So attraction antara nukleus dengan apa tu elektron yang mereka share lebih kuat. Kalau triple bond ada lagi banyak elektron, ada 6 elektron dekat tempat yang mereka share. So attraction antara nukleus dengan elektron ni lebih strong lah. So dia akan ditarik lebih rapat macam tu. Okay, but just know paling panjang siapa kelas? Single bond followed by Second bond. yes, Double bond. second bond. Kau pandai-pandai kau. Okay, double bond and then last sekali triple bond. Okay, just know in terms of bond length lah. Okay, boleh kelas? Boleh sir. Okay. Boleh. Alright. Okay, okay, just take a short break. Okay, nanti kita akan tengok apa yang saya nak bagi tahu dekat sini. Okay, macam mana kita nak tentukan siapa struktur yang paling stable. Okay, kalau kita tengok contoh CO2 bila kita buat CO2, okay, Lewis structure basic dia akan dapat macam ni. Tapi apa masalah dia adalah karbon kita tak octet, betul tak? Ada berapa elektron keliling karbon kita? Yes, 4 sahaja. So dia perlukan lagi 4 lah. Bila dia perlukan lagi 4, kalau you boleh fikir dia ada more than one possibility untuk dia nak octet. Sama ada setiap oksigen tu bagi satu, you akan dapat struktur 2 ni lah. Betul tak? Oksigen sebelah kiri bagi satu, sebelah kanan bagi satu lone pair. You akan dapat macam ni. Betul? Betul. Okay, ataupun lagi satu option, salah satu oksigen dia akan bagi 2 lone pair. So you akan dapat one single bond, one triple bond macam ni. Okay, both structure ni karbon kita octet. Betul tak? Keliling dia ada 8 kan? Betul tak? Betul. Tetapi struktur mana yang paling stabil? So itu yang kita akan tentukan lepas ni lah. I'll teach you lah. Okay, just take about 2-3 minutes short break lah. Okay, boleh kelas? Boleh sir. Okay, saya pun nak minum air, dah cakap banyak dah ni. Okay, and then one more thing, tutorial week 8 kalau tak sempat hari ni tak apa, kita terus masuk hari Rabu saja sebab dan 3 jam tu sekejap kita boleh cover lah. Sebab mostly memang kita dah belajar sebelum ni, just cara nak jawab sahajalah. But you guys make sure to try first before our class on Wednesday. Okay, boleh? Okay, and one more thing berkenaan assignment. Assignment saya dah bagi tahu tadi kan. Okay, so tak ada masalah lah. Okay, then just take a short minute break lah. 309, dalam 2-3 minit kita sambung balik. Class monitor. Okay, so macam saya bagi tahu for example untuk CO2 ni kita boleh dapat 2 structure lah. Tetapi kita kena boleh at this stage kita kena boleh tentukan which is the most stable structure. Ataupun kita panggil sebagai most plausible Lewis structure. Okay, so untuk kita nak tentukan sama ada structure 1 or structure 2 is the best, kita perlu tahu berkenaan formal charge. Okay, so terus lompat bagi tahu yang penting saja berkenaan formal charge ni lah. Okay, how to calculate formal charge? Okay, ini kena ingat formula ni betul-betul formal charge ni Okay, cara nak kira formal charge adalah number of valence electron, number of valence electron minus number of lone pair electron. Maksudnya berapa elektron yang ada sebagai lone pair. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak kira. Plus half, 1/2 darab bilangan elektron yang kita pakai untuk bonding. Okay, formal tu lah cara nak kira formal charge of an atom. Okay, number of valence electron minus number of lone pair of electron plus half times by number of bonding pair of electron. So kita kena tahu siapa tu lone pair, siapa tu bonding pair. But I will teach you how to calculate all this. Okay, alright. Okay, so kita tengok structure pertama. Okay, so kita tak payah kita tak payah tengok example lah, kita buat sendirilah. Okay. Okay, so kita ada asal CO2. Betul. So kita ada structure ni lah sebelum dia octet. So semua lukis ni dulu Betul tak? Okay, draw this first. Okay,
I nak you all kita tentukan sama-sama lah. Kita tak payah tengok. Okay, so kita boleh okay, so masalah dia dekat sini adalah carbon not octet. Setuju tak kelas? Setuju. So nak octetkan dia, kita boleh dapat dua possible structure. Okay, pertama macam saya bagi tahu, each carbon ni dia bagi satu lone pair lah. Dia bagi satu lone pair. Okay, macam ni. So we will be ending up with this structure here. Okay, so carbon kita octet sekarang. Dan macam ni lah, kita letak di structure 1 lah Boleh? Boleh. Okay, apa lagi satu possibility nak octetkan kita punya carbon? Okay, either one of the oxygen tu bagi ke dua lone pair. Contohnya lah oksigen sebelah kiri saya bagi dua lone pair. Okay, bagi dua lone pair. Okay, bagi dua lone pair. So, saya akan ada triple bond sekarang on one oxygen. The another oxygen tu still single bond. Okay, carbon kita sekarang dua-dua structure ni dia octet. So, boleh nampak tak yang kita boleh dapat dua possible structure ni? Nampak? Boleh. Okay, bagus, bagus, bagus. Okay, dah kelas dah buat ni, dah. Okay. Dah kelas boleh? Boleh dah. Boleh dah. Okay. Alright. So, okay, sekarang kita kena buat apa? Kita kena tentukan dia punya formal charge. Saya just bagi short form lah. Formal charge. Kita kena tentukan formal charge setiap elemen dalam kita punya structure tu. Okay, for example, kita start dengan carbon dulu. Okay, alright. Kita ikut formula ni je Okay, carbon group berapa? Group 14, betul tak kelas? Berapa bilangan valence elektron dia? 4. Okay, betul lah. Okay. Number of lone pair of electron. Pada carbon sini ada tak nampak apa-apa lone pair? Tak je. So, kosong. Plus separuh darab dengan bilangan elektron yang ada untuk bonding. Kalau kita tengok sini, we have 2, 4, 6, 8. Betul? Betul. Okay. So berapa value dia? Kosong. Okay, betul? Bagus. Okay. Lepas tu dah kira formal charge untuk carbon, kita kira untuk oksigen pula. Okay, oksigen ni nampak tak? Ini oksigen double bond, ini pun oksigen double bond untuk structure 1 ni, betul tak? Betul. So kita kira sekali dah cukup. Kalau dia ada oksigen yang single bond, double bond, triple bond, kalau dia punya bonding lain, we have to calculate for each of them. Kalau yang ada sekarang ni dua-dua double bond, so kita kira sekali dah cukup lah. Sebab tu saya indicate oksigen in C double bond O. Okay, alright.
Kita just follow je benda yang sama. Okay, oksigen group 16. Okay, kita tengok satu oksigen saja we look at one oxygen only Okay, berapa valence elektron dia? 6. Betul? Very good. Okay, berapa lone pair elektron yang ada? 2. Bilangan elektron, number of lone pair elektron. 5. Betul. So number of lone pair electron is 4. Tengok bilangan dia bilangan dia. Bukan berapa pair tetapi bilangan elektron yang ada sebagai lone pair. Faham tak kelas? Okey. Half darab dengan bilangan elektron yang dia pakai untuk bonding. So kita tengok oksigen, satu oksigen sahaja berapa elektron yang ada untuk bonding? 2, 4. Betul, 4. Betul. Okey, so berapa value dia? Kosong. Okay, very good. So sampai sini boleh? Boleh sir. Mantap. Okay. Next kita kira formal charge untuk kita punya structure 2 pula. Structure 2 nampak tak ada oksigen single bond dengan oksigen triple bond, betul? Betul. Okay, so apa kita kena buat nanti? Kita kena kira untuk satu-satu lah. Okay, we have to calculate for one by one formal charge. First kita buat untuk carbon. Carbon group berapa? 14. Valence elektron dia berapa? 5. Okay, ada tak lone pair dekat carbon kita? Tak ada. Okay, so 0 plus half times by berapa elektron yang ada untuk bonding keliling carbon? 8, betul. So semua boleh kira ni? 0. Bagus. Okay, next kita tengok oksigen kita ada double single bond, kita ada triple bond. Kita do one by one. So first kita indicate oksigen in C single bond O. Kita buat satu-satu dulu. Okay. So kalau single bond punya, kita tengok yang single bond saja yang sebelah sini. Okay, oksigen group berapa? 16. Valence dia 6, betul? Betul. Okay, next dalam bracket first thing is berapa bilangan lone pair elektron? Bilangan. 6. Bagus. Plus half times by berapa elektron yang kita pakai untuk bonding? 2. Very good. Okay. 0. Berapa? 0. Negative 1. Negative 1. Oh ya. Negative 1. Okay, separuh darab 2 1 lah. Campur 6 berapa? 7. So 6 tolak 7 negatif 1. Betul tak kelas? Betul. Okay. So oksigen next in C triple bond O. So kita tengok yang sini pula. Sorry, apa yang saya lukis ni? Dah silap. Okay. Kita tengok oksigen in triple bond O. Sebab tu suruh kalau ada bonding yang berlainan walaupun elemen sama, we have to calculate separately because nanti formal charge value dia will be different lah. Okay. Alright, oksigen valence elektron 6, betul? Okay, kalau bila dalam triple bond ada berapa lone pair elektron? Bilangan. 2. Betul? Half darab dengan bilangan elektron yang dia pakai untuk bonding. Berapa? 2, 4, 6. Betul tak? Untuk oksigen triple bond ni. Betul. So what's the answer? 1. 1. Kalau positif tu kita tulis positif 1 Okay. Sampai sini boleh kelas? Boleh sir. Okay. Sampai sini ada soalan apa-apa tak kelas?
Ke okey? Okey. Yang lain Okey, respon sir. sikit. Okey sir. Okey sir. Okay, alright. Okay, so sekarang you dah boleh tentukan dua possible structure dan kita dah kira formal charge dia. Yang untuk structure pertama, carbon dia kosong, oksigen dia kosong. Structure kedua, carbon dia kosong, oksigen yang ada single bond negatif 1 dan oksigen yang ada triple bond positif 1. So sekarang kita akan tentukan okay, nampak dia dah buat last. Okay, cuma structure 1 dia tu yang untuk triple bond, structure 2 dia adalah untuk yang double bond. You boleh tengok benda yang sama je yang kita buat. Okay, boleh? Boleh kelas? Boleh sir. Okay, apa lagi satu yang dia kira dekat nota ni adalah net charge lah. Okay, carbon dioxide. Kita boleh check supaya CO2 ni tak ada charge apa-apa. So overall charge dia mesti kosong. Okay, kalau kita buat single bond 1 dan triple bond 1, bila kita tambahkan dia punya total charge semua, kita akan dapat kosong. Maksudnya betul lah kita punya formal charge pengiraan kita tu. Okay, when we have double bond like this pun, kita total up dia punya charge, kita dapat kosong. Betul. Sebab apa? CO2 tak ada charge. Okay, itu betul lah. So we just nak check kan. So what we are doing is correct. Now our job is to determine between the two structures ni, ataupun kita boleh refer kepada yang kita lukis ni, okay, which is the best structure. Okay, kalau nak, okay, what we do, just change this to structure 2. Kita ikut sama dengan nota lah supaya tak confuse. Yang ni kita tukar sebagai structure 1. Boleh tak kelas? Supaya kita tak confuse lah. Okay, kita ikut nota punya. Boleh? Just ubah 1 dengan 2 tu saja. Boleh sir. Okay. Jawab boleh ya. Okey. Okey. So, apa syarat dia? Nak tentukan struktur mana yang paling stabil ataupun kita panggil most stable ataupun plausible Lewis structure. Okey. Syarat pertama dia adalah apa dia? Can someone read for me the first syarat? Kita tengok daripada bawah ke atas. Kelas, someone? Negative formal charge. Negative formal charge are placed on the more electronegative atoms. Okay, so maksud ayat ni adalah bila kita kira nilai formal charge tu tadi, kalau ada nilai negatif, dia sepatutnya berada pada atom yang lebih elektronegatif lah. Okay, itu syarat yang pertama lah. Kalau kita tengok tadi, okay, kalau kita tengok apa yang kita kira kan, okay, pertama sekali kita kena tahu antara karbon dengan oksigen, oksigen lebih elektronegatif. Okay, so kalau ada charge negatif sepatutnya berada pada oksigen lah. Okay, boleh. Kalau ada charge positif sepatutnya pada karbon. Sebab dia lebih elektropositif lah. Kalau oksigen elektronegatif, karbon elektropositif. Tapi kita tengok kat sini, bila oksigen in C triple bond O, kita ada positive value for oksigen. Maksudnya dah tak sesuai dah. Itu satulah. Okay, ini salah satu cara nak tengok. Okay, apa syarat dia? Next one. Smaller formal charge closest to zero. Yes. Nilai formal charge tu, okay, siapa yang lagi banyak, lagi dekat dengan zero, dia lebih baik lah. For example, kalau kita tengok structure yang pertama ni, yang sini, okay, we have only carbon 0 lah. Okay, yang lain ada negative 1, positive 1, dia close to 0. Okay, alright. Kalau structure kedua, kita tengok carbon and oxygen 0, betul tak? Formal charge dia. Betul. Okay, alright. So kira structure tu ni better. Tapi ada lagi satu lagi, nak tentukan the best one. Apa dia? Zero formal charge on all atoms. Yes. Kalau kita tengok balik apa yang kita buat, structure 2 ni kita ada zero formal charge on carbon, zero formal charge on oxygen. So pada pendapat awak, antara structure 1 dengan structure 2, which is the best structure? Structure 2. Bagus, very good. Okay, alright. So kita tengok.
dia kita ikut order yang paling higher priority pada yang atas. Maksudnya bila you nampak semua tu zero formal charge, that's the best structure lah. Kita tak payah tengok apa lain lagi. Faham apa saya cakap? Okay, alright. So antara structure 1 and structure 2, okay, the most plausible Lewis structure is structure 2 because all atoms have zero formal charge. Kita kena tengok setiap satu atom tu. Okay. Cuma untuk oksigen tadi tu kita kira sekali sahaja sebab dia double bond. So formal charge dia mesti sama nilai dia. Tak perlu kita kira dua kali. Clear tak kelas? Yes, Okay, so sekarang you dah tahu. Okay, bila kita buat Lewis structure, sometimes we can have more than one possible structure. Okay, nak tentukan most possible ataupun plausible Lewis structure, kita kena determine dia punya formal charge. You kena determine formal charge untuk setiap satu tu. Okay, formal charge tu apa yang kita nak tentukan setiap atom tu. For example, structure 1, carbon kita kena tentukan. Oxygen single bond dengan oxygen triple bond, we have to determine separately lah because dia benda yang berbeza. For structure tu, kita calculate untuk atom carbon. Okay, after that we calculate untuk oxygen double bond ni. Kita calculate satu dah cukup sebab dua-dua pun oxygen double bond. Dia punya formal charge value sepatutnya sama lah. Okay, alright. Ini another example lah. Okay, untuk apa kita panggil sebagai NCO minus. Okay, so what's the time now? Okay, so I rasa kita habiskan yang NCO minus ni. Nanti kita pergi yang exception ni lah. Ini nanti kita akan pergi kemudian lepas kita habis tutorial chapter apa? Chapter 3 ni. Don't worry. Okay, alright. Now what I want you guys to do, okay, take out, use a piece of paper. Okay. Okay, dah tulis ni, dah? Okay, kita buat macam biasa. Maksud saya adalah, okay, kita buat Lewis structure dululah, baru kita boleh kira formal charge. Okay, so nitrogen group berapa? 14. Woi, 15. 15. Valence electron dia 5. Carbon, 14. oksigen, 16. and then kita ada charge negatif 1, so kita tambah 1 elektron. Okay, so berapa total elektron kita? 16. Betul? Very good. Okay, alright. Okay, so sampai sini boleh kelas? Kita ikut balik apa yang kita buat Lewis structure ni, boleh? Boleh. Okay, alright. The next step is, okay, macam biasalah apa kita buat, kita lukis basic structure dia dulu. Okay, so siapa yang kita letak dekat tengah? Okay, biasanya kalau kita ikut flow lah, NCOC dekat tengah. Okay, tetapi cara yang betul adalah siapa yang less electronegative. So kena ingat, carbon group 14, lepas tu baru nitrogen group 15, baru oxygen group 16. So yang paling kurang electronegative adalah carbon. Ini adalah periodic table. From left to right across the period, electronegativity will increase. So paling kurang electronegativity adalah carbon. Okay, alright. So next, okay, berapa elektron kita dah pakai untuk buat basic structure ni? Kelas, betul? Balance ada berapa? 12. Okay, alright. Apa step berikutnya? The outer. Surrounding atom kena octet. Zuhair, ulang balik.
The surrounding atom must be object. Yes. Okay. So kita tengok oksigen dah ada 2, so dia perlukan lagi 6. Nitrogen dah ada 2, dia perlukan lagi 6. So berapa kita dah pakai? 12. Balance tinggal. Kosong. Okey. Tetapi apa masalah dengan struktur ni? Carbon. Yes. Elektron. Okay, carbon tak octet. Okay, the next question I want to ask, ada berapa possible structure yang kita boleh dapat supaya carbon kita octet? 2. Okay, first we do what? Nitrogen bagi 1, oksigen bagi 1, betul? Betul. Okay, next. Okay, kita actually bukan ada 2, tapi kita ada 3 possible structure. Sebab apa? Another possibility adalah nitrogen bagi 2 lone pair. So, kita akan ada triple bond nanti. Okay, antara carbon dan oksigen. Sorry, antara nitrogen dan carbon. Okay. And another possible structure apa dia? Oksigen pula bagi Triple carbon. oksigen jadi triple bond dengan carbon, dia bagi 2 lone pair pula. Nampak tak? 2 lone pair ni dia bagi. Macam ni. Ataupun nitrogen. Okay, alright. So now nitrogen masih single bond. Okay. So you nampak tak we can get 3 possible structures. Nampak. Okay, so let's say lah okay, we name it as structure 1, okay, structure 2 and structure 3. Okay, bila nak tentukan siapa paling stabil, apa kita kena buat kelas? Yes, calculate the formal charge for structure 1, for structure 2. Okay, dia elemen yang berbeza, nitrogen dengan oksigen so kita kena kira setiap satu. Okay. Dan sebab apa ni saya pakai square bracket? Sebab dia ada charge lah, tu saja. Tetapi pengiraan formal charge semua masih sama. Okay. Boleh tak semua cuba kira ni? I give you about 5 minutes. Kira properly. Maksudnya kira untuk carbon dulu, and then kira untuk oksigen, and then we kira untuk nitrogen. Okay? Tak apa, kalau tak ingat dia tu, formula tu, tak apa. Saya bawa tu, saya letak kat sini. Okay? Kira untuk setiap satu atom tu faham carbon, formal charge, nitrogen dengan oksigen. Okay, boleh tak kelas? Kira sama-sama. I give you about 5 minutes. Jangan tengok value yang dah diberi tu lah. Kalau tak guna pun kita kira. Okay, alright. Okay, so for example kalau untuk yang double bond ni, okay, oksigen you patut dapat 0, nitrogen you patut dapat negative 1 and oksigen 0. Betul? Dapat tak kelas? So what we do, we label bawah dia terus. Okay. Yang kedua dah kira tak? Kalau nitrogen triple bond, you patut dapat 2 0. Patut dapat 0 on nitrogen,
and -1. zero Yang tu 0. P0. okay, and then oksigen -1. Betul? Betul tak? Betul. Okay. Sekejap. Betul ke ni? And nitrogen, yes, correct. Okay. And the last one tu, kalau kita ada triple bond pada oksigen, we will get carbon 0, nitrogen 2 minus 2 6 negative 2, oksigen positive 1. Okey. Boleh. Oh, yang ni jap saya salah label. Okey, baru saya nampak kesilapan ni. Yang untuk structure tu when you have a triple bond on nitrogen, the -1 tu is pada oksigen lah. So we tengok based on our structure here nanti kita tengok nota nanti. Okey, sampai sini boleh? Boleh? Okay, so based on apa kita lukis lah, kita jangan compare dengan nota sebab nota mungkin urutan dia berbeza, nanti you akan confuse. Okay, kita tengok apa yang kita lukis. So semua dapat tak value ni semua? Dapat. Okay, kalau kita tengok balik syarat kalau kita tengok balik syarat kita, okay, negative formal charge sepatutnya berada pada atom yang lebih elektronegatif. Maksudnya kalau kita kira formal charge tu ada value negatif tu, dia sepatutnya berada pada atom yang lebih elektronegatif. So, antara nitrogen, carbon and oksigen, siapa yang paling elektronegatif kelas? Oksigen. Betul. Oksigen paling elektronegatif. So, kalau ada nilai negatif, sepatutnya berada pada oksigen. That is the best structure. So, antara kita lukis 1, 2, 3 ni, which one do you think is the best? Situ. Betul. Sebab apa? Negative formal charge tu ada pada most electronegative atom. Kalau yang ni kurang sesuai sebab negatif tu ada pada nitrogen. Dia less electronegative. Dan yang ni pun tak sesuai sebab apa? You ada nilai yang positif pada atom yang lebih electronegative. So this is the best structure. Okay? You nak check dia punya total charge pun boleh. For example, structure pertama, -1 plus 0 plus 0 is -1, betul lah. Yang kedua pun sama juga, -1, 0, 0, -1. Yang ketiga, -2, 0, +1, you will still get -1 also. So betul, you punya pengiraan tu betul. Cuma nak tentukan struktur yang paling stabil tu. Okay, so kalau kita tengok yang ni, okay, tapi dekat sini dia sebagai struktur 3 lah. Tetapi ini yang paling stabil. Okay, dia punya elektron semua dah lari dah. Aduh, sorry lah. Okay, elektron dia dah lari just draw it correctly lah, dah lari sikit dah. Okay, sebab apa? Dia ada -1 formal charge on the more electronegative atom. Sebab tu syarat tu penting. Okay, boleh tak kelas? Clear? Clear. Okay, any questions that you guys want to ask until now? Guys, ada apa soalan? Tak ada sir. The rest? Okay, alright. So, but there are exceptions, maksudnya pengecualian. Maksudnya walaupun dia bukan octet, itulah struktur yang paling stabil untuk dia. Sekarang you dah boleh tahu sebab apa? You boleh lukis dia punya Lewis structure. You boleh tentukan dia punya apa? Formal charge. So daripada sini datanglah yang exception ni semua. Ada yang incomplete octet, maksudnya keliling dia kurang 8, tapi itulah struktur yang paling stable untuk dia. Ada yang expanded octet, maksudnya dia punya keliling tu lebih daripada 8, tetapi itulah struktur yang paling stabil untuk dia. Macam mana kita tahu? Kita boleh kira dia punya formal charge. Okay, ada pengecualian
And then kita juga ada odd electron. Maksudnya dia punya valence electron tu nilai dia ganjil. Okay, kita akan tengok nanti. Alright. So first kita tengok incomplete octet. Okay, incomplete octet macam yang kita tahu, dia ni bila central atom dia kurang daripada 8 elektron. Okay. Alright. Dan dia ni melibatkan group 2 and group 13 in period 2. Siapa dia kelas? Tengok periodic table, bagi tahu saya. Siapa dia? In period 2, group 2 dengan group 13 siapa? Beryllium and boron. Dan juga aluminium. Okay? Alright. So beryllium, boron, aluminium you kena ingat. Ni adalah contoh untuk incomplete octet. Okay, walaupun dia nanti nampak structure ataupun you draw structure yang tak octet dekat tengah untuk beryllium, boron or aluminium, okay, doesn't matter, that is the most stable structure yang you akan dapat lah. Okay, so dia cakap apa? Cannot achieve octet configuration even after sharing electron with other atoms. So you kena clear siapa yang boleh wujud sebagai incomplete octet. Okay, again, tell me class, siapa? 3 elemen ni, siapa dia? Yang lain cakap sikit. Beryllium, boron, aluminium. Yes. Okay, incomplete octet. Ini contoh Ini adalah untuk BeH2, beryllium lah. Beryllium BeH2. Inilah Lewis structure dia. You tak boleh nak buat apa lagi pun. Okay, you tak boleh nak octetkan kat tengah-tengah sebab hidrogen hanya ada 2 elektron sahaja. Inilah structure yang paling stabil untuk BeH2. Kalau kita tengok berapa elektron keliling beryllium ni sekarang? Berapa elektron keliling beryllium kelas? Yes. Okay. Okay, expanded octet pula dia boleh ada lebih daripada 8 elektron. Okay. Dia biasanya melibatkan non-metals of third period and beyond which have empty 3D subshell. Maksudnya dia tak pakai 3D subshell tu lah. Ini nanti saya akan bagi tahu lebih detail lagi. Okay. Tapi contohnya adalah macam sulfur lah. Okay. Sulfur dia adalah non-metal. Okay. Dia group 16 lah. Okay. Dia group 16. Okay. Dan dia tu, okay, dia punya configuration berakhir dengan 3s2 3p4. Okay. Memang bila kita buat configuration dia tu, kita tak pakai dia punya 3D orbital sebab kita dah stop sampai sini. Okay, after 3s2 3p4 4s2 dan 3d something lah. Okay, kita tak pakai 3D tu bukan maksudnya dia tak wujud. Dia ada, cuma dia kosong. Sebab kita dah belajar bila n sama dengan 3, kita boleh ada L sama dengan apa kelas? 0, 1 and 2. So we can have 3s, 3p and 3d. Okay, alright. We can have all these 3 subshells. Bila kita untuk penulisan electron configuration yang p block semua non-metal tu, kita tak pakai 3d sebab apa? Dia tak terlibat. Okay, bukan maksudnya dia tak ada, dia kosong. So bila buat configuration nanti, kita boleh pakai empty 3d tu. Okay, kalau kita tengok contoh SF6 ni, berapa elektron keliling sulfur ni? 12. Correct? We have 12 electrons around the sulfur, which means lebih daripada 8. Okay, so dia sebenarnya NS2 and P6 kalau penuh lah 8. Okay, dia boleh sampai 12 sebab apa? Dia ada empty 3D orbital tu. Okay, empty 3D subshell. Just know lah few examples lah macam sulfur boleh, lepas tu chlorine pun boleh. Chlorine period 3, anything period 3 non-metal lah, period 3 dan ke bawah. Okay, alright. Examples lah ini lagi satu contoh, phosphorus. Phosphorus pun period 3, 3s2 3p3. Okay, contohnya PCl5. Inilah struktur PCl5. Kalau you tengok keliling phosphorus ni ada 10 elektron, betul? Inilah struktur yang paling stabil untuk PCl5. Okay.
Sebab apa dia boleh dapat lebih daripada 8 keliling dia? Sebab dia ada empty 3D subshell. So dia boleh terima lebih lagi. Okay, clear tak kelas? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Okay, odd electron ni very special lah. Dia very seldom. For example, kalau NO kalau kita kira dia punya, kalau kita buat dia punya Lewis structure, okay, nanti kita akan ada balance satu, kita akan letak dekat nitrogen macam ni lah. Okay, dia ada satu je, lepas tu dah tak ada elektron dah. Okay, kita panggil sebagai odd electron lah. Okay, and then other examples adalah macam ni. ClO2 pun kita boleh dapat satu elektron pada chlorine. Okay, and then NO yang tadi kita tengok lah, kita boleh dapat satu valence electron pada nitrogen. Okay, so these are some of the examples lah. Okay, siapa yang boleh ada odd electron molecule? Yang very common adalah nitrogen dengan chlorine. Okay, most odd electron molecules have central atom from odd numbered group. Grup yang ganjil, contohnya nitrogen grup 15, chlorine grup 17. Okay, so kalau siapa in odd electron molecule ni, siapa kelas? Boleh bagi tahu saya lagi sekali, siapa yang boleh odd electron molecule ni? Nitrogen dan Chlorine. you can actually do this by yourself by drawing the Lewis structure again. Okay, faham tak? Okay, just that sebab tak cukup masa ni, so saya kena rush sikit lah. Okay, but you can determine so kena tahulah siapa elemen yang boleh ada expanded octet, incomplete octet, siapa yang boleh ada odd electron molecule. Okay, alright. Yang resonance ni takpelah, resonance ni kemudian lah. Actually resonance is just to show that double bond tu can be, macam contoh kalau untuk ozon, okay, you boleh dapat structure macam ni, structure 1. Ataupun lagi satu possibility tu, double bond tu dekat sebelah sini lah. Dia benda yang sama actually, nampak tak? Dia benda yang sama, cuma kedudukan double bond tu berbeza. So ini yang kita panggil sebagai resonance structure. Okay, kita just tunjukkan, okay, kita boleh dapat double bond dekat sini. Okay, dan juga kita boleh gerakkan elektron tu dan double bond tu datang kat sini pula. Okay, we just to show the movement of electrons tu. Okay, dekat mana kedudukan bonding pair tu. Okay. For example, kalau carbonate tadi kita lukis, okay, kita dapat ni lah, yang pertama ni. Okay, tetapi double bond tu mungkin boleh daripada oksigen sini, mungkin boleh daripada oksigen sini ataupun oksigen sini. Itu je resonance structure. It's the same structure, but just that the double bond tu we can show it differently. Boleh faham tak apa saya cuba nak cakap ni, resonance structure ni? Dia structure yang sama, cuma kedudukan double bond tu boleh berada dekat tempat berbeza, so kita boleh tunjuk what are the possible positions of the double bond tu. Clear tak? Yes. Okay, and then remember for resonance tu kita akan pakai macam ni, arrow ni. Okay, alright. It's the same structure, just that the double bond position is different lah. Okay, alright. So kalau kita tengok balik sini, okay, so two or more Lewis structure for a single molecule cannot be represented accurately by only one Lewis structure. Betul? Sebab apa? Double bond tu boleh berada dekat sebelah kiri punya oksigen ataupun dekat sebelah kanan. So what we do, we present them as a resonance structure, pakai arrow ni, double sided arrow ni. Okay, we can get actually two possible structure lah. Tapi kalau soalan tak minta, you just bagi satu dah cukup. Okay, dia benda yang sama, cuma kedudukan double bond dia saja berbeza. Okay, same relative placement of atoms, kedudukan atom tu semua sama, cuma different locations of bonding and lone pair. Maksudnya bila double bond kat sini, lone pair dia dah berbeza. Double bond kat sini, lone pair dia dah berbeza. Itu yang dia cuba nak cakap. So try to understand apa itu resonance. Tak susah pun. Okay.